Okey, minta maaf atas technical issue tadi. Okey, tadi kita terberhenti, kita terstop sekejap dekat sokongan ibu bapa, dan Puan Zaitun bercakap berkenaan aturkan jadual something Rutin. Rutin harian. Okey, mungkin Puan boleh nak ulang balik boleh kita ulang balik Baik, so aturkan rutin harian macam saya cakap tadi sama ada viewer ada dengar atau tidak. Rutin harian ni adalah yang pertama, mestilah tidur awal lah. Yang mana tidur awal ni, bila anak-anak tu tidur awal, dia cukup tidurnya, esok dia bangun dengan baik dan dia akan bagi kerjasama yang baik lah. Dia mungkin kuranglah mengamuknya dan sebagainya, tapi untuk hari pertama persekolahan itu biasa. Maksud saya, kalau anak-anak refuse nak pergi tu, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa memang kesabaran agak perlu tinggi lah. Saya sendiri pun kadang-kadang tak mampu juga. Cuma apa yang kita perlu buat adalah, sebagai ibu bapa memang kita perlu membantu anak-anak ni. So yang tadi tidur awal, dan tidur awal tak boleh lah esok nak pergi sekolah hari ni baru tidur. Tak boleh. Mestilah 2 minggu sebelum sekurang-kurangnya, supaya mereka biasa dengan rutin tersebut. Sebab kanak-kanak ni awal usia ni dia memang mudah kok dengan rutin. Maksud saya dengan perkara yang biasa dia lakukan. Okey. Yang kedua adalah bincang mengenai sekolah. Bincang mengenai sekolah ni adalah perkara yang paling penting, yang mana kita mesti bercerita dan positif tentang sekolah. Yang buruk-buruk janganlah. Contohnya yang baik-baik lah. Sekolah tu seronok, ada kawan-kawan, ada guru yang baik-baik dan sebagainya. Dan kalau pergi boleh main dengan kawan-kawan. Cerita yang kurang sesuai. Tapi mungkin ibu bapa boleh juga berkongsi pengalaman mereka, sebab kanak-kanak ni dia sukakan pengalaman yang autentik. Maknanya pengalaman yang asli daripada orang tu sendiri. So ibu bapa kongsi pengalaman dia. Cuma jangan cerita kalau dia orang pergi sekolah menangis, kan cerita yang tu, cerita yang baik-baik. Pergi sekolah seronok, kawan-kawan menyeronokkan. Jangan cerita yang tak sesuai. Contoh lah, abah dulu suka pergi sekolah sebab ada perempuan comel-comel. Itu syaitan. Kalau tak dengan anak, dengan mak dia lah. So itu perkara yang sebenarnya, perkara yang perlu kita elakkan. Sebab nampak macam gurauan, nampak macam kelakar kan. Betul-betul. Tapi sebenarnya kita membentuk seseorang. So dengan perkongsian tersebut, kita tak tahu apa yang mungkin anak kita ambil perkongsian tersebut, mungkin anak kita dengar tiba-tiba, sebab kanak-kanak ni dia suka benda-benda yang menyeronokkan. Jadi kita perlu berhati-hati dalam berkongsi cerita. Ceritalah yang positif supaya anak ni pun jadi positif. Baik, yang ketiga adalah lawat sekolah. Lawat sekolah ni yang saya rasa saya agak tertarik dengan salah seorang sahabat saya, kolik saya. Dia juga merupakan pensyarah dari SHM, pensyarah SHM. Sebelum dia bawa anak dia ke sekolah, anak dia nak masuk prasekolah, bukan tahun 1 prasekolah. Jadi bawa anak dia melawat supaya anak dia boleh tengok kawasan sekolah, dan dia tanya pendapat anak dia, seronok tak sekolah ni, nampak tak? Itulah ibu yang responsif dan orang kata dia biasa cuba untuk memenuhi yang perlu, bukan yang tak perlu. Itu perlu. Pada saya itulah bagusnya ibu ini, maksudnya sahabat saya itulah kiranya bijak bagaimana dia bijak mengatur anak-anak dia supaya anak dia tu selesa, rasa kurang takut, kurang gelisah kerana sudah dikenalkan dengan sekolah tadi, fizikal sekolah. Dia dah bagi orang kata life situation lah bila berada dekat sekolah. So itu sangat bagus. Dan perkongsian tu saya rasa memang betul, sebab impactnya, kesannya anak dia seronok. Dan boleh beri kerjasama bila dia nak hantar ke sekolah tu. Itu prasekolah bukan tahun 1. Jadi benda ni sebenarnya ibu bapa sendiri yang perlu set up kan persediaan tersebut. Bantu anak ni. Yang ketiganya, dengar luahan anak. Yang ni paling penting. Ibu bapa perlu wujudkan hubungan yang mesra dan responsif. Bila anak-anak tu meluahkan, itu adalah satu perkara yang penting. Tak boleh kita asyik nak dengar luahan kawan-kawan je, luahan diri kita. Anak-anak luahan mereka adalah amat penting, dan mereka akan memerhati dan melihat setiap respon yang kita beri kepada anak-anak ni. Respon itulah yang membuatkan anak-anak tu rasa disayangi, rasa mereka diterima.
tak, ibu bapa ni dengar tak luahan dia. Asal luahan anak-anak ni kita kena sentiasa dengar. So permulaan sebelum dia nak pergi ke sekolah, mungkin dia akan luahkan rasa takut nak. Itu baik tak? Kita kena sentiasa kita kena dengar dan kita kena terus responsif. Cikgu baik tak sekolah, jangan risau. Kita bukan yelah taklah apa nak jadi pun bagi respon yang positif lah untuk dia kekal positif. Dan juga jangan acuh tak acuh. Jangan buat acuh tak acuh. Ambil setiap luahan dia tu sebagai satu perkara yang penting, bagaimana anda merasa penting di diri anda. Okey. Yang ketiga, maafkan saya, yang keempat ajar dan kukuhkan tingkah laku serta kemahiran positif yang lain. Macam tadi Syafiqah ada sebut tentang regulasi diri, iaitu bagaimana kanak-kanak tu mengawal kelakuan dia, mengawal perasaan dia apabila mereka merasa marah dan sebagainya. Dan itu yang perlu ibu bapa ajar. Bagaimana nak ajar? Baik, anak-anak ni kalau kita ikut teori Bandura, imitation ataupun dalam bahasa Melayu imitasi, iaitu peniruan. Mereka akan exactly meniru setiap apa yang ibu bapa buat. Jadi ibu bapa kata berhati-hati apabila mereka hendak membuat melakukan tindakan dan sebagainya. Okey, so action dia tu dia mestilah berhati-hati. Kata dia dan sebagainya. Baik. Okay. Kekal aktif. Yang ni kekal aktif, kekal fizikal dan tingkatkan kesihatan. Pastikan bahawa lifestyle keluarga makan yang sihat. Kita pastikan anak kita sentiasa dalam keadaan yang sihat. Perlu kita tak tahu anak kita ada masalah kesihatan atau mereka kita tak tahu kadang-kadang mungkin anak kita ada kukuk tu pun masalah sihat. Kukuk dia sangat kuat, dia rasa kukuk yang sangat kukuk yang menyebabkan dia melihat semua benda tak akan memberi ancaman dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak ni dia terlalu berhati. So kita perlu ingat satu benda, bukan kita sahaja orang dewasa boleh stres, boleh tertekan. Anak kecil pun boleh tertekan. Betul. Kita pun boleh stres. So kita pastikan anak-anak ni sihat, positif dan sebagainya. Bagaimana dengan lifestyle lah. Dan saya dekat sini juga nak sedikit ibu bapa kalau boleh kurangkan penggunaan gadget. Ya, betul. Penggunaan gadget ni Syafiqah apa setuju Betul, setuju. Sebab apa? Penggunaan gadget ni saya tak nafikan lah Syafiqah. Dia ada baik dia. Saya tak menafikan. Anak saya pun saya exposekan juga supaya dia tak belajar daripada orang lain, dia belajar daripada saya. Itu yang ibu bapa perlu tahu. Bagaimana kita expose gadget tu, kita yang ajar anak kita. Jangan sampai anak kita belajar daripada orang lain. Dan gadget tu mestilah ada waktu-waktunya. Jangan sentiasa mereka berdepan dengan screen time tu. Tak sesuai. Jadi mesti ada waktu yang ditetapkan. Kerana gadget ni saya tak nafikan apa yang saya lihatlah pengalaman anak saya sendiri, sebab saya pun suka membuat kajian atas anak sendiri. Saya tengok anak saya dari sudut bahasa dan juga dari sudut bukanlah menyelesaikan masalah, tapi maksudnya apa orang kata pengetahuan awal, contohnya ABC bercakap, bahasa, penggunaan bahasa sangat membantu sebenarnya daripada gadget ni. Maksudnya bila dia tengok show-show yang bersesuaian, contohnya mungkin ada orang yang tak berkenan dengan Peppa Pig kot, tapi disebabkan bahasa dan gaya bahasa grammar dia sangat bagus, kita boleh ketepikan sesuatu yang kita rasa tak perlu. Maksudnya perkataan, maksudnya fizikalnya, tetapi apa yang baik itu daripada apa orang kata input yang kita dapat daripada show tersebut atau rancangan tersebut dapat Oma dan Hana kami kalau kita tengok memang banyak dan benda tu sebenarnya membantu. Tetapi perlulah ada had, kerana apabila kita sentiasa expose anak kita dengan gadget kita boleh kata memang ibu bapa kadang-kadang ibu bapa tak sedar, langsung tidak sedar bahawa mereka telah substitutekan gadget kepada anak-anak sebagai pengganti mereka. Tetapi sebenarnya dia akan membantutkan yang paling
benda kemahiran ataupun perkembangan yang paling terbantu adalah perkembangan gross motor ataupun motor kasar. Kerana mereka hanya duduk. Betul? Mereka hanya duduk dan melihat. Tetapi dia tak bergerak, dia tak berlari, dia tidak ada interaksi dengan kawan-kawan. Ada ke benda itu berinteraksi dengan dia? Tidak. Okey. Baik. Ala-ala pun dah sentuh berkenaan gadget kan, memang betul lah apa Puan cakap, dengan gadget semata-mata duduk cuma tengok. So kat situ memang betul lah, dia memang membantu kan. Sebab apa? Ingat dalam piramid yang saya tunjukkan awal tadi, sekejap saya buka baliklah piramid tadi. Okey, kita tengok balik dekat piramid ni. Yang paling bawah adalah sensory. Sensory ni ialah untuk kita melihat, untuk kita rasa, untuk kita dengar, sentuhan semua itulah. Dan untuk perkembangan gross motor dengan fine motor ni, motor kasar dengan motor halus ni, dia sangat berkait rapat dengan sensory. Bila mak ayah cuma banyak bagi gadget tapi tak beri peluang anak untuk explore sekeliling dia, tak bagi main gelongsor, tak bagi main tanah, tak bagi merasa benda-benda, walaupun makanan, itulah dia telah menghalang anak-anak ni explore benda tu. Sedangkan memang pekerjaan, saya senang kata memang pekerjaan lah. Ini daripada saya lah, memang kata occupation seorang kanak-kanak adalah bermain. Kerana apa? Sebab daripada bermain itulah anak-anak ini belajar. Daripada bermain lah perkembangan sensori itu berlaku, yang mana secara tak langsung juga menyumbang kepada perkembangan motor halus dan juga motor kasar tu. Sebab saya saya selalu perasan lah, walaupun bila keluar makan, mak ayah suka sangat letak makanan, dia suap, lepas tu letak handphone kat depan. Saya faham mungkin nak suruh anak duduk diam, tapi dalam masa yang sama, kat situ pandangan saya lah, mak ayah perlu tunjukkan authority. Maksudnya waktu makan, kena duduk dan kena makan. Mungkin boleh daripada situ kena ajar dia, dia kena belajar suap makan sendiri. Tak kisah, tak apa, biar comot sikit tak apa, yang penting dia belajar. Daripada situ dia kenal macam mana nak guna tangan-tangan dia, guna jari-jari dia. Sebab apa? Balik semula pada fine motor tu, untuk anak ni, okey, bila kata menulis adalah aktiviti motor halus lah. Untuk menulis sendiri pun, dia perlu ada 6 komponen yang perlu anak ni master sebelum dia boleh pegang pensel dan menulis. Dan salah satunya, yang pertama adalah small muscle development, perkembangan otot-otot kecil lah, maknanya jari. Bila tak ada kekuatan, dia tak boleh lah jadi nak pegang pensel. Macam mana nak bagi kuat, itulah dia melalui aktiviti-aktiviti yang macam bermain, dia explore dengan keadaan sekeliling dia. Sebab tu dekat sini saya sangat tekankanlah untuk mak ayah, tak kisah, tak menghalang untuk guna gadget. Memang betul macam Puan cakap tadi, gadget masih memberi manfaat, tetapi mak ayah yang perlu kontrol, perlu bagi authority. Maksudnya perlu ada authority, bagi masa. Bila masa dia boleh gadget. Mungkin boleh jadikan perlu gadget menetapkan tu lah. Boleh jadikan gadget tu sebagai reward. Contoh, lepas dia dah mandi, okey, boleh tengok gadget untuk berapa lama. Kita perlu tetapkan. Ya, betul. Sebab kita tak boleh terus sekat. Betul. Kerana kalau kita tengok, dia dah jadi satu trend. Ya, Kanak-kanak memang dah biasa dia expose dengan gadget. Jadi kalau kita nak terus sekat, tak boleh. Tak boleh. Ya? So kita perlu hadkan, perlahan-lahan. Orang kata tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak bersirat. Sebab kanak-kanak ni dia mudah sangat terjat feeling ni. Dia tak tahu consequences, kenapa kita tak membenarkan, kenapa kita menghadkan. Jadi apabila kita contoh, kadang-kadang ibu bapa perlu Nindi tak dengar. Hilang sekejap. Okey. Hilang sekejap. Okey. Baik. Kadang-kadang, saya ulang semula. Okey, kadang-kadang di mana tadi? Maafkan saya, Syafiqah. Di mana tadi? Ibu bapa hilang sekejap, dah hilang dah terus dah. Baik, kita berbalik pada gadget tu. Okey. Kadang-kadang ibu bapa kadang-kadang dia apabila ibu bapa telah exposekan gadget kepada anak-anak dan dia dapat tahu, dia find out yang gadget tu tidak baik, tidak bagus untuk anak-anak, dan dia terus rentak
Itu tak sesuai. Ya, betul. Maknanya tanpa penjelasan, ya, dia mesti memberitahu penjelasan yang sebenar, the consequences of having gadgets every time. Ya, dia kena bagi tahu apa akibatnya. Jelaskan, sentiasa jelaskan. Jangan rasa terbeban untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Mesti sentiasa konsisten untuk menjelaskan supaya anak-anak ni nanti dia akan faham kenapa gadget perlu ada had. Ya, tak boleh terus rentak. Betul. Baik, saya nak sentuh juga pasal gadget ni tentang kognitif, iaitu kemahiran berfikir. Baik, kalau ikut, saya suka bercakap tentang teori sebab memang makanan agaknya tak jugalah. Tapi kalau kaji, dia melihat perkembangan kanak-kanak sebagai perkembangan kendiri di mana mereka meneroka, membentuk idea dan mengujinya secara individu. Baik, saya suka highlightkan yang mengujinya secara individu. Kanak-kanak ni dia suka buat eksperimen, dan mereka seronok. Sangat seronok untuk buat eksperimen. Kerana apa? Dia nak tengok efek yang terjadi. Kesan yang terjadi. Tak payah kata kanak-kanak yang tok ni, yang umur 3 tahun, 2 tahun, tak. Kanak-kanak yang kecil yang umur bermula 6 bulan pun dia dah, sebenarnya perkembangan kognitif dia bermula apabila dia melihat efek apa sesuatu. Sebab tu dia banging things, dia baling barang supaya dia nak nampak balingan tu sampai mana. Kita memanglah tak ni kan, tapi itulah sebenarnya dia nak explore. Baik, dari sudut experimenting, maksudnya eksperimen, menguji ni, saya rasa ibu bapa boleh buat di rumah. Simple eksperimen, kita ni tengah berbuka, tengah berpuasa, nak prepare untuk berbuka puasa. Mungkin kita nak buat air yang sedap-sedap, air manis kan. Kita tak larutkan gula kan. So kita ajak anak-anak larutkan gula bersama-sama. Kita larutkan sama-sama. Baik, ketika proses tu jangan kita biarkan, okey larutlah sekarang, tengok apa jadi. Lepaskan dia, apa maksud larut tu? Dan bila tadi boleh larut dalam air yang menyebabkan menghasilkan rasa manis. Sebab kita nak buat air, kita kena guna-guna. So itu merupakan eksperimen yang simple yang ibu bapa boleh buat di rumah. Dan actually yang saya nak bagi tahu adalah children learn best by naturally learning. Learning naturally, secara semula jadi. Semua orang pun, saya rasa kita pun kalau duduk dalam kelas dengar pensyarah mengajar, memang tahun pun dia tak ingat lah. Tak banyak tahun esok. Tapi sesuatu yang kita tiba-tiba belajar, tiba-tiba kita tahu sendiri, saya rasa sampai bila kita ingat. Itu sama juga kanak-kanak. Tapi tetap formal education atau pendidikan yang formal perlu kita ada kan. Kerana formal education itulah yang maksud kita nampak dah formal kan, dia teratur, terancang dengan silibus kita. Okey, Puan, kat sini ada satu soalan daripada Puan Arfah. Bagaimana untuk mengetahui anak kita mengalami masalah di sekolah secara amnya? So saya rasa ini lebih pada Puan lah sebab dia melibatkan sekolah. So apa pandangan Puan? Sekali lagi Syafiqah, saya kurang dengar lah. Kurang dengar. Okey, lagi sekali, bagaimana untuk mengetahui anak kita mengalami masalah di sekolah secara am? Mungkin Puan boleh bagaimana untuk mengetahui? Okey. Kalau dia sebenarnya satu sahaja cara, bukan satu sahaja, banyak caranya. Tapi salah satunya adalah mendengar luahan anak-anak. Sebab itu, apabila anak-anak balik sekolah, kita pun balik kerja. Dan saya mencadangkan untuk kita stop dulu kerja di rumah. Maksudnya kerja, bukan sekarang ni memang kita sedang bekerja di rumah. Jangan salah faham. Maksud saya tu apabila kita balik daripada kerja, letak semua masalah kerja tu di tempat kerja, balik dan fokus kepada anak-anak dan bertanya. Ketika sesi bertanya itulah kita akan mengetahui apa masalah. Dan kita boleh nampak kalau dia diam, kalau dia tak nak pergi ke sekolah, mesti ada masalah. Dan kalau kita tak figure out secara halus, maksudnya mungkin kalau tak boleh, anak-anak memang tidak memberi respon yang baik ataupun mereka tak nak berkongsi, mungkin mereka rasa takut. Ibu bapa mungkin boleh berhubung dengan guru-guru, tapi macam kadang-kadang ibu bapa ni, saya boleh katakan, saya seronok nak sentuh pasal ibu bapa ni. Kalau sekarang tengok ibu bapa sangatlah protektif, dan mereka sangat prihatin
hingga pukul 11 malam dia tanya cikgu dan dia WhatsApp cikgu. Saya rasa itu tidak bagus lah. Ya, Ya, betul. mungkin ibu bapa boleh menjadi prihatin, tetapi dengan cara prosedur yang betul. Ya, mungkin ibu bapa boleh pergi ke sekolah sendiri, ya, bertanya dengan guru tadi. Tapi sebenarnya anak-anak ni kita boleh nampak sebenarnya bila dia balik sekolah, dia nampak subur, dia nampak muram, ya. Itulah, ya. Ah. Okey. Lepas tu ni kita ada lagi satu soalan daripada nama FB ni, nama saya Liza. Okey, memang daripada untuk puan lah. Salam Puan Zaitun. Can I have your opinion between tiger mom versus western style mother in educating kids below 8 years old? Wow, tiger mom Apa yang dimaksudkan dengan tiger mom ni? Okey, kalau kita tengok tiger mom, saya pun kurang. Mungkin dia maksudkan dengan mak yang garang lah, yang tegas. Dengan western style. Okey, baik. Macam ni. Tiger mom ya. Saya harap tak tersalah lah saya punya maksud ni. Baik, tiger mom ni dia macam authoritarian ya. Dalam parenting style dia ada 4 style lah. Yang pertamanya authoritative. Authoritative adalah yang paling terbaik, yang mana ibu bapa berbincang, ibu bapa mementingkan pandangan anak-anak, ibu bapa mementingkan luahan anak-anak. Ya. Kemudian ibu bapa ada ya reciprocal, timbal balik, ada perbincangan dalam setiap keputusan, ya. Ibu bapa open anak untuk datang come out idea tetapi authoritarian ni authoritative ni, mereka ibu bapa juga ada rules yang sesuai yang ditetapkan. Cuma rules lah slowly macam saya kata perlulah memastikan anak-anak bersedia dan menerima, mesti ada pengurangan, tak boleh paksaan. Baik, itu authoritarian. Authoritarian adalah ibu bapa yang memang if you can't follow my way, there is no way. Maknanya kalau awak tak ikut cara saya, tak ada. Saya bagi contoh yang mudah ibu bapa kata anak dengan pilihan dia. Itu adalah salah satu authoritarian parents yang mana memang anak-anak perlu ikut keputusan dia. Baik, saya harap yang Puan Liza masukkan tadi adalah authoritarian parents lah. Memang sebenarnya itu tidak baik. Ya? Kita sepatutnya menggunakan authoritative style. Kalau kita kata western parents pun, saya tak pasti sama ada western parents menggunakan authoritative atau tidak. Tapi apa yang saya nak cadangkan adalah authoritative style adalah parenting yang paling bagus, yang mana ibu bapa set rules sama-sama. Tetapi ibu bapa ni kena rancang awal. Jangan waktu kita bincang nak set peraturan apa hari ni, tidak. Berbincang. Maksudnya apabila ibu bapa nak set rules tu, dia mesti pastikan dia dah bersedia dengan penjelasan. Yang bila anak tanya kenapa kena buat macam ni, dia pun sebab ikut program. Tak daripada autoritatif jadi autoritatif. Maksudnya setiap maksud Puan bila kata mak ayah letak undang-undang itu, berikan juga kenapa undang-undang itu diletakkan macam itu. Ya, peraturan tersebut, undang-undang macam negara dah Syafiqah peraturan tersebut peraturan tersebut kenapa dia perlu follow peraturan tersebut, apa benefitnya, mesti kena bagi tahu. Sebab benefit tu kalau anak tak tahu, memang anak tak akan ikut. So mesti kena bagi tahu faedahnya yang dia dapat. Jadi saya cadangkan authoritative style lah. Sebab memang saya tak pasti western ni, sebab western ni ramai orang kat western tu, bagaimana parenting yang digunakan, betul. Jadi pada saya authoritative style tu sangat-sangat rasanya parenting yang paling baik untuk ibu bapa gunakan, supaya adanya timbal balik, adanya perkongsian, adanya win-win situation. Win-win situation tu yang paling penting. Tetapi tetap memastikan anak-anak itu ada rasa hormat. Betul. Baik, sebenarnya apabila ibu bapa ni tidak terlalu garang, dia takkan kalau ibu bapa ni sangat garang, kalau saya dia kata tadi Asian parents. Dia cuma mention dekat sini tiger mom, tu je. Kalau ibu terlalu garang pun sebenarnya anak tu takut, bukan hormat. Itu yang kita risau. Kita nak anak kita segan dengan kita, anak kita hormat dengan kita, supaya apabila perbincangan kita dengan dia boleh dengar. Itu
Itu yang kita kena tekankan. But kadang-kadang saya juga nak sentuh kadang-kadang tiger mom ni dia tend to pukul maksudnya dia ada kecenderungan untuk pukul betul tak? Betul. Kalau saya salah minta maaf lah Puan Liza, tapi baik, dalam Islam sendiri ada kata saya tak dapat nak bagi tahu notenya, kodenya dari mana tapi kita tahu namun kalau kata anak-anak itu tak mendengar kata boleh total, tetapi daripada betis ke bawah lah kan kaki dan sebagainya, tak dari atas daripada situ. Lagi-lagi kalau di muka dan juga rotan tadi bukan untuk mencederakan, tidak sampai lebam, tak boleh. Rotan tadi hanyalah untuk memberi pengajaran. So boleh rotan, tetapi mestilah sekadarnya. Tak untuk boleh beri peringatan lah sebenarnya kan. Budak tak boleh bangun. Sampai budak tak boleh bangun, tak boleh jalan. Lepas tu rasa sedih, menangis sendiri. Itu memang saya pun lalui. Ibu bapa memang dia marah, lepas tu dia tenung anak dia bila tidur, dia sedih. Memang. Tapi esok dia buat lagi. Sebab kadang-kadang sebab sabar. Sabar, dan saya pun menasihati diri saya sendiri. Saya sendiri pun ada anak. Saya harap kita ibu bapa sama-sama sabarlah. Dan kerana kesabaran tu yang sebenarnya membentuk hubungan mesra antara kita dengan anak-anak. Baik. Ada lagi soalan? Saya memang tak dapat tengok soalan ni. Okey, tak apa. Saya rasa soalan seterusnya untuk saya lah kot. Apakah kesan kepada tumbuh sarang daripada Encik Syafiq? Apakah kesan kepada tumbuh sarang anak-anak dengan gaya memegang pensel, dan apakah jenis-jenis pensel yang sesuai untuk anak-anak? Kejap saya proses je soalan ni. Okey, kita sentuh dulu. Untuk pensel, bila cerita pasal pensel ni, dia perkembangan dia pun masih mengikut umur. Mula biasanya seawal umur 2 tahun, dalam 2 tahun ke 3 tahun dah mula pegang pensel lah. Dan biasanya kanak-kanak akan start pegang macam ni. Macam ni. Dia manipulate lah. Ada yang macam ini kita panggil sebagai immature grasp lah. Maknanya pegangan pensel yang belum matang. So bila makin membesar, sebab itu pentingnya juga, sebab tu tadi saya tekankan dengan aktiviti, dia akan explore. Sebab apa, daripada situ dia akan belajar pegang pensel sampailah umur dalam 6 ke 7 tahun. Pemegangan pensel dah matang lah, jadilah yang macam ini. Sama ada pegang dengan 3 jari ataupun 4 jari. Ini pegangan yang matang lah. Okey, dan lagi satu soalan tadi ni, pensel yang sesuai. Kalau nak kata pensel pula pun sama, masih ikut umur. Lebih sesuai kalau yang kecil-kecil ni pensel yang lebih besar. Kan biasalah pernah jumpa kan pensel yang segitiga yang besar kan. So bila besar lagi mudah untuk dipegang. So bila dah membesar, barulah boleh pakai pensel yang biasa. So itu jelas setengah. Betul, saya nak tambah sikit macam dan saya nak tambah sikit nak pendidikan anak tu di sekolah dalam tadika taska mereka mulakan dengan krayon yang besar tu. Ya betul. Kenapa? Sebab supaya kanak-kanak tu dapat grab pegangan tu, mereka belajar untuk memegang dengan baik. So sebenarnya bermula dengan itu yang besar. Jangan excited sangat beli pensel yang paling comel, yang kecil saja. Sebab dia excited. Atas tu ada pula pemadam sikit kita kena tahulah. Betul, memang sesuai guna yang besar dulu. Okey. Saya sentuh sikit lah. Kalau nak kata untuk special ni pula, kanak-kanak yang berkeperluan khas pula, tips ni masih sama untuk anak mereka ni pun masih masuk sekolah. Sebab apa, mereka juga akan membesar, mereka juga satu masa memang akan perlu hidup sendiri juga. Jadi apa pun tips, apa pun perkara yang saya sentuh awal tadi yang berkenaan self regulation, social and communication skill, self care skill, kognitif, itu perkara yang sama untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas pun masih perlukan perkara yang sama. Cuma mungkin namun pun berkeperluan khas mungkin akan ada delay development, lambat sikit perkembangannya berbandingkan anak-anak normal. Tapi kat situlah tugas jurukuliah cara kerja lah. Kami akan bantu untuk mereka yang tertinggal ni, yang kanak-kanak berkeperluan yang dah delay sikit ni dia punya perkembangan. Kita akan cuba catch up apa yang dia dah tertinggal tu, supaya dia boleh meet dia punya umur sebenar daripada apa yang dia tertinggal tu. Apa pun
Betul. perkara yang diperlukan tu masih sama, cuma mungkinlah cuma untuk yang berkeperluan khas ni perlu intensif lah untuk dia kejar balik apa yang dia dah tertinggal tu. Okey. Bagus, baik. Ha. Okey, saya ada nampak soalan ni daripada Iskandar Zulkarnain, ya. Dia ingin bertanya bagaimana cara terbaik kita sebagai parent nak kontrol amarah pada anak-anak. Adakah kita kena lari keluar rumah jerit-jerit tau? Kalau kita yang lari keluar rumah jerit-jerit tu kita yang amarah, ya. Baik. Betul lah tu sebab dia kata macam mana nak kontrol amarah. Itu yang saya katakan apabila kita lihat balik kepada poin Syafiqah tadi, ya, regulasi diri. Regulasi diri antara poinnya adalah mereka diajar untuk mengawal perasaan. Dia mudah. Kalau ibu bapa tak dapat mengawal amarah, macam mana anak-anak nak cope? Betul. Betul. Kalau tanya saya, memang saya takkan dapat memberi nasihat yang betul. Which is amarah ni, kalau kita ikut saya pun tak berani bab hadis ni, tapi kalau marah kita duduk, kemudian kalau marah lagi kita baring dan sebagainya. Betul lah, ada kan cara-cara tersebut. Amarah ni, bila anak-anak ni buat perangai, kita tengoklah wajah anak-anak kita ni, itulah anak yang datang daripada kita tau. Bukan marah tidak. Kita tahu itulah anak yang datang daripada kita, dan sanggup ke kita nak marah dia ni? Tapi tak dinafikan, kita perlu juga ada marah tu memang biasa. Saya sendiri pun marah anak kan. Cuma tidaklah sampai mencegahkan. Marah tu macam mana bentuk marah? Adakah perlu kita terjerit-jerit? Mungkin ada mekanisme. Saya pun saya tidak nafikan apabila permulaan saya jadi ibu, ada belajar bidang pendidikan awal kat anak, tapi bila jadi ibu memang tak ada, dah selaut dah semua tu. Jadi pengalaman tu sebenarnya mengajar, Betul. So, mula-mula saya dah dapat anak awal setahun pertama memang comel lah. Kan. Selepas setahun tu dia dapat berangai lah kan. Betul. Saya dah tak mampu dah nak kawal diri. Lagi-lagi pula berjauhan dengan suami pun kena alert. Kadang-kadang jangan letakkan semua pada isteri sahaja. Sebab kita kahwin sama-sama, anak datang daripada sama-sama, kita sama-sama jaga, kita sama-sama berpesan. Baik. So pada awalnya bila saya marah kan, saya rasa macam apa budak ni mengganggu ni. Tapi alhamdulillah, kerana saya di bidang ni, hari-hari saya menasihatkan, saya bagi slide, saya bagi kepada pelajar-pelajar saya. Sebenarnya benda tu reflect pada saya sendiri. Saya kata, sedar tak yang aku ni bagi nasihat pada orang, tapi sendiri pun nak kawal. So daripada situ, saya lihat, pertama, apabila anak ni marah, anak ni buat perangai, pertama yang saya buat adalah saya peluk. Pasal apa? Bila kita peluk, ada sense. Kita peluk, kita rasa sayang kat anak kan. Anak tadi pun sebenarnya dia akan beronta, dia menolak. Tak apa, lepaskan sikit, peluk balik. Itu perkara pertama yang saya rasa ibu bapa perlu buat. Yang seterusnya, ibu bapa sendiri yang perlu kawal amarah tu. Kalau kata peluk tak boleh, jangan dicampak pula anak ni tu. Mesti kita memang kena bersabar lah. Tapi itu cara saya. Cara saya peluk anak saya, kemudian bila dia meronta, saya buka mulut. Dan saya peluk lagi, bila dia dah tenang sikit, saya akan tanya, kenapa? Aku berasa, apa yang kakak tahu dia rasa sekarang? Marah ke? Kena apa? Kita yang kena cari clue. Bukan, nak apa ni? Kita yang kena cari clue. Ambil. Yang ni ke nak? Nak yang ni? Nak ni? Selalu memang anak saya, ya. Kadang-kadang mereka nak perhatian. Tetapi kadang-kadang taklah mainan. Dan saya pun tidak menafikan kalau pergi mall, anak-anak tiba-tiba terkeluar bersama. Tapi memang betul pergi mall, anak-anak mengamuk. Kita yang bukan berkahwin lagi ataupun yang waktu tu kita tak bawa anak, jangan pandang ibu bapa tadi. Ibu bapa tadi akan stres sebenarnya, dia akan malu. So, mengamuk ibu bapa yang pukul di situ. Biarkan dulu, peluk, tak apa. Dan kita masyarakat pun perlu sokong lah. Bukan tengok apa tu nak buat next tak. Perlulah menjauhkan diri daripada tempat tu, bagi masa kepada ibu dan anak tadi atau ibu bapa dan anak tadi untuk menyelesaikan isu tersebut. Di situ. Baik, saya rasa itulah. Kemudian saya ada tengok dalam
tentang itu soalan seawal umur berapa tahun ibu bapa boleh galakkan anak-anak ke sekolah. Baik, seawal usia berapa tahun ya? Kalau kita tengok, bergantung. Ibu bapa nak siapkan anak-anak pergi ke prasekolah atau pergi ke kaunter? Kalau saya ceritakan tadi kan, bahawa saya berusaha ya, melawat sekolah, melawat prasekolah. Padahal prasekolah. Nampak. Dia bergantung kepada ibu bapa tadi. Ya. Sebenarnya apa-apa sekalipun persediaan yang Syafiqah katakan kemahiran-kemahiran tadi sepatutnya dimul atau dibentuk daripada awal lagi. Ya, betul. Bukan dah hujung-hujung nak pergi sekolah baru kita bentuk, tak boleh. Daripada kecil lagi. Persediaan mestilah daripada seawal usia setahun. Kalau paling kurang setahun lah. Tapi bukan 4 tahun. Daripada sudut kognitif, mestilah banyak bermain dan sebagainya. Daripada sudut staff regulation atau regulasi diri, kita boleh nampak macam mana yang saya katakan tadi. Katanya ada kanak-kanak ni kalau regulasi diri saya sentuh sikit. Sebab regulasi diri ni adalah kemahiran yang paling penting untuk kanak-kanak capai sebelum dia nak masuk ke dalam satu. Sebab regulasi diri ni sebenarnya yang menyebabkan kanak-kanak ni boleh duduk dan mendengar arahan. Jadi kalau kita tengok regulasi diri ni, maknanya dia dah memang bentuk tau daripada bayi. Jadi menghisap cari. Itu sebenarnya pembentukan regulasi diri yang mana dia cuba untuk mengawal diri dia dan memujuk diri dia dengan menghisap cari. Setelah itu, ibu bapa dah boleh bantu. Bagaimana ibu bapa nak buat? Dengan cara bermodal, percakapan, komunikasi macam saya cakap ni yang sama. Hubungan mesra dia sebenarnya kalau kita ikut teori sekalipun, Vygotsky mengatakan bahawa interaksi sosial di antara kanak-kanak dengan orang dewasa. Siapa orang dewasa tu? Siapa sahaja orang dewasa yang di sekeliling mereka, dan mereka akan belajar kematangan tersebut akan meningkat daripada interaksi sosial dengan orang dewasa tadi. So, siapa dia? Ibu bapa. Ya, betul. Kalau ada abang, kalau ada kakak, mereka perlu membantu dalam konteks itu dan wujudkan interaksi sosial yang positif, interaksi yang positif dan responsif. Baik, dia macam ni lah. Kalau ibu bapa acuh tak acuh menjawab soalan, melayan anak, satu hari anak-anak pun akan acuh tak acuh melayan ibu bapa dan juga menjawab soalan ibu bapa. Malah anak-anak tadi juga bertindak acuh tidak acuh kepada kawan-kawan mereka, dan itu memberi impak kepada interaksi sosial dia. Macam mana dia nak cari kawan kalau bersikap begitu, betul? Jadi kalau kata persediaan daripada awal, memang saya boleh katakan daripada awal tu kalau seusia, kalau boleh kosong tu kosong, tapi mustahil lah. 1 tahun tu kita dah mau. Ataupun sebelum tu lagi, kalau kita nak sediakan kemahiran kognitif, kita contohnya main cak-cak tu, itu ada salah satu contoh permainan untuk menggalakkan kanak-kanak mendapat kefahaman objek permainan. Dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah ketekalan objek. Nampak? Sekejap hilang, sekejap nampak. Sekejap hilang, sekejap nampak. Objek permainan merupakan task ataupun aras, apa kita panggil apa? Indikator. Dalam bahasa Melayu kita rujukan bahawa kanak-kanak tu sudah mencapai kematangan kognitif mengikut umur yang tertentu. So, ibu bapa sepatutnya melihat kepada milestone kanak-kanak. Ibu bapa kena rajin mencegah perkembangan milestone kita panggil apa, Syafiqah? Saya sebenarnya milestone perkembangan lah. Senarai perkembangan anak. Mungkin kalau nanti saya share pada NCHN ni di mana nak tengok perkembangan, dan banyak sebenarnya kalau kita tengok ramai dah sebenarnya orang yang hebat dalam anak saya ni, ilmu kecil dia ni sikit je, dan kalau kita tengok ramai ibu apa bolehlah pergi lihat ceramah-ceramah tentang tambah ilmu dengan melihat ceramah-ceramah daripada orang-orang yang pakar dalam bidang pendidikan. Ya, betul. Okey, saya ada lagi soalan. Ada banyak ni soalan ni. Banyak ni. Sekiranya tak terjangka ni. Sekiranya anak saya dari Puan Fatin Shimi. Sekiranya anak saya terlalu tantrum dan sepertinya tak bersedia untuk sekolah, apa yang perlu saya buat? Okey, untuk Puan Fatin,
saya untuk ini balik pada macam apa yang Puan Zaitun sebutkan tadi, buat jadual rutin, ya. Ya betul, set rutin untuk dia. Daripada situ daripada kena, saya rasa untuk soalan ni apa Puan Zaitun dah terangkan tadi, set rutin, jelaskan pukul berapa nak kena bangun. Andai kata dia tantrum, dia tak nak pergi sekolah, cuba tanya kenapa dia tak nak pergi sekolah, apa dia takut ke, tunjuk yang kita care pasal dia. Betul tak Puan? Kita ambil tahu apa yang dia nak sebenarnya. Betul. Okay. Betul. Cuma ibu bapa perlu alert. Tantrum yang bagaimana? Ya. Saya rasa boleh diberikan sedikit ya kepada ibu bapa tadi. Mungkin ibu bapa tu mempunyai isu tantrum yang mungkin bukan normal ya. So tantrum tu yang bagaimana? Ibu bapa tadi perlu alert ya. Perlu tahu. Kalau tantrum yang biasa, kanak-kanak menangis, tak nak pergi sekolah, yang dia mengamuk, campak barang, kadang-kadang itu biasa, mungkin perlu pastikan rutin tu berjalan seperti biasa dan tetapkan rutin. Dan macam saya kata, jadilah ibu bapa yang autoritatif, berbincang, letakkan rule sama-sama dan fikirkan cara sama-sama. Ya. Untuk contoh, kalau tak tidur awal macam mana esok ya? Kan, esok tak sekolah. Jumpa kawan, dan ibu bapa mesti kena ingat siapa kawan baik anak-anak awak tu. Contoh Syafiqah lah. Saya nak jumpa Syafiqah, selalu tak kawan dengan Syafiqah. Itu antara cara pujuk. Tetapi melihat, kita kena alert tantrum yang bagaimana. Kalau tantrum yang berkeperluan kan, mana ibu bapa terlepas pandang sedikit, mungkin Syafiqah boleh jelaskan. Macam mana tu? Tantrum yang contohnya mild autism ke, ya? Okey. Macam mana tu? Sebab kalau kata orang yang dia sama pada saya lah, dia perkembangan dia sama, tak kisahlah normal ataupun maksud saya teknik apa pun yang nak digunakan untuk kawal tantrum ni sama, cuma mungkin yang special ni dia perlu lebih attention, perlu lebih kita. Dan saya tekankan jugalah mak ayah memang kena banyak sabar bila kata tantrum ni. Memang kena banyak sabar. Saya tahu, faham, memang sangat mencabar sebab boleh sampai tahap mencederakan juga. Tapi daripada situlah kita perlu sabar lah. Ya betul, sabar. Sebab memang kadang-kadang kita perlu sabar. Sebab kalau cerita pasal benda ni, kesabaran laki dia, betul. Tapi kalau macam nampak tantrum yang pelik sikit, saya rasa perlulah terus refer kepada jurupulih kerja ya. Tapi tak professional therapist, kerana kalau ibu bapa dapat detect awal, nampak lain dia punya tantrum dia tu, dia punya sikap dia tu macam lain sikit, kita kena bertindak cepat ya, supaya kanak-kanak ni boleh diselesaikan masalah dia dengan baik dengan awal. Sebab Syafiqah, kalau mereka ada potensi untuk bersama-sama semula dengan kanak-kanak yang normal. Jadi jangan bimbang, jangan rasa risau. Kita boleh tengok, kita alert. Dan kita linkkan ini dengan perkembangan kanak-kanak. Right? Kalau tantrum tadi, kita boleh lihat dari sudut perkembangan sosial emosi dia lah. Ya, betul-betul. Okey. Baik, ada soalan lagi? Ada. Okey, yang ini, how I can know seseorang budak itu hyperaktif dan apa yang saya boleh buat kalau budak tu hyperaktif? Dari Puan Ciwi Eng. Okey. Saya ulang balik soalan. How I can know seseorang budak itu hyperaktif dan apa yang saya boleh buat kalau budak tu hyperaktif? Okey. Bila kata hyperaktif ni, bahasa mudah dia memang sangat aktif lah. Memang jenis yang tak boleh duduk diam, berlari, ada je benda yang dia nak buat. Sampai mungkin ada satu tahap yang okey, kita dah suruh dia duduk sekejap, dia duduk dan dia bangun lagi berlari. Okey, dan apa yang boleh saya buat okey untuk macam ni, mungkin kita tengok masalah dia apa. Jadi bila kata nampak hyperaktif ni, mungkin boleh refer mana-mana, mungkin boleh jumpa doktor ataupun even occupational therapist sendiri untuk tengok apa yang masalah dia sebenarnya.
mungkin boleh jadi dia ada masalah sensitif kat situ. Dia seeking, dia masih mencari, dia rasa macam dia rasa dia macam tak cukup, sebab tu dia mencari, sebab tu dia sentiasa bergerak. So bila kata hyperaktif, dia banyak bergerak, apa yang kita boleh buat, kita bagi je. Maksudnya kena set jugalah masa. Contoh macam bila ada masalah apa, okay, hari ni nak main apa, okay, kita bagi dia peluang, explore apa yang dia nak buat, tak apa. Lepas tu set sampai bila dia boleh, lepas tu dah. Lepas tu daripada sini juga kena train juga dengan reward system. Untuk berapa lama, kalau dia tak ikut kata, apa yang dia tak boleh dapat. Kalau dia ikut kata, apa yang dia boleh dapat. Kita ajar dia sekali dengan behavior juga lah dekat situ. Dia kena kontrol diri dia. Tapi memang kalau kata hyperaktif ni, kita galakkan lebih banyak, beri lebih sensory macam tu lah. Okay, puan dapat tak apa yang saya cuba sampaikan sebenarnya? Dia jadi macam tiba-tiba macam lost of word jugalah. Puan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Saya boleh faham. Okay, cuma boleh apa soalannya tadi maafkan saya, sebenarnya saya kurang dengar juga dah. Soalannya berkenaan dengan hyperaktif dan macam mana nak tahu anak itu hyperaktif, dan juga apa yang boleh dibuat kalau anak itu hyperaktif. Okay. Jadi tadi Syafiqah dah maklumkan dah. Ya. Okay. Hyperaktif memang betul lah ya. Hyperaktif memang hyperaktif ni kita jangan salah faham. Ada kanak-kanak yang aktif, yang kadang-kadang ibu bapa ni dia terlalu bimbang. Kanak-kanak tu sebenarnya aktif saja, tapi dia orang terlalu bimbang, jadi dia orang rasa kanak-kanak tu hyperaktif ya. Jadi antara yang saya tak pastilah, mungkin Syafiqah lebih tahu, dan mungkin Syafiqah boleh tambah juga di kadang ni kan. Okay, saya tambah sikit je nak. Hyperaktif ni macam Syafiqah kata tadi, memang dia tak boleh duduk diam ya, langsung. Betul. Dia tak ada rehat. Dia sangat tak ada rehat. Sampai kita sendiri pun penat. Ya, dia tak penat. Ya, dia melompat dan sebagainya, dan kalau kita lihat panjang pergerakan dia tu, maksudnya dia berlari yang memang tak berhenti, melompat, menjerit, dan dia juga ada masalah interaksi. Ya, betul. Yang mana dia tak boleh nak cope dengan keadaan. Kalau kita bawa pergi mall, dia memang tak boleh. Dia akan terus bergerak, aktif, berlari ke sana ke sini kan. Dan juga waktu tu dan hyperaktif ni kadang-kadang ada. Hyperaktif ni dia banyak bentuk, dia banyak sebenarnya, banyak jenis dia. Dan salah satunya adalah kadang-kadang dia dia agresif, dia kacau orang. Di mall kadang-kadang saya pun pernah terjumpa tapi betul kita sebagai masyarakat memang tak boleh memandang buruk kita kena react normal sebab pernah dalam ni ada seorang budak ni letak beg saya, tapi saya senyum, bukan kata saya baik tak, sebab kita dah ada sikit ilmu tentang ni, tapi saya bukan orang passionate tapi adalah saya belajar dulu. Jadi dia letak, dan saya tahu ibu dia malu, ibu bapa dia malu, tapi saya senyum dan saya biarkan kejap, sebab mustahil untuk dia curi handbag saya. Memang saya terkejut lah, saya dah started kan, tapi saya senyum dan dia kita tahu pasal ibu dia sedang handle anak dia kan, dia nak dapatkan beg tu balik, kemudian dia bagi pada saya. So kadang-kadang ibu bapa perlu alert, kalau dah memang tanpa rest anak tu berlari dan dia kacau orang dan memang tak boleh nak duduk diam. Kata pertama, sekiranya ibu bapa tidak dapat berhadapan dengan masalah ini, jumpalah Betul. Bila sampai tahap yang mengganggu orang lain, maksudnya tindakan tu adalah tidak sesuai, bila berada di tempat awam, memang digalakkanlah untuk jumpa doktor, dapatkan nasihat ataupun mungkin klinikal psikologis, dan juga intervention melalui boleh dapatkan khidmat occupational therapist juga. Sebab apa, itu adalah tindakan yang tidak sesuai dilakukan, dia mengganggu orang. Mungkin mungkin masa tu kena dengan puan, dia faham, puan faham. Macam mana pula kalau orang yang memang tak faham pun keadaannya, boleh jadi pembalahan jugalah dekat situ, dekat tempat awam. Dah jadi perkara lain pula, boleh dah jadi memalukan kedua-dua belah pihak juga, jadi bergaduh tertengah. Sebab itu kita masyarakat kena alert. Sebab sekarang ni benda tu tak jadi pada kita. So kita kena sentiasa berada di dalam keadaan yang macam kita
nak didik anak kita jadi seseorang. Jadi kita pun kena didik diri kita jadi seseorang. Ya, betul. Maksudnya kita kena faham, kalau kita ada anak yang macam tu, kita sendiri pun tak mampu, takkan kita nak kurung anak kita dalam rumah je kan. Kita pun nak bawa dia keluar, ambil kemahiran-kemahiran yang tertentu. Jadi masyarakat perlu tolong lah. Komuniti ni perlu tolong. Ya, jangan memandang buruk mereka. Kerana mereka berkeperluan khas lebih baik mungkin daripada kita. Betul. So kita kena sama-sama tolong. Ya. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas ni, mereka sangat-sangat kuat dan mereka menghadapi tekanan yang saya Betul. lebih daripada Ada- dan kita kalau tak mampu nak bantu, berdiam atau jangan bertindak yang tak sepatutnya. Betul. Pengalaman saya sendiri lah, pernah jumpa lah mak yang ada 2 anak autism. Memang dari dia sendiri, dia kata simple gesture macam tolong pegangkan handbag, anak tengah berlari macam tolong pegangkan handbag, itu pun dah cukup buat dia rasa terharu dengan kiranya dia memandang orang lain ambil berat dengan keadaan dia, rasa empati dengan keadaan dia. So itu adalah perkara yang sangat bermakna untuk dia. Jadi memang kita sebagai orang awam ni perlu jugalah beri perhatian lah dengan parents yang ada anak berkeperluan khas ini. Sekurang-kurangnya senyum. Sebab senyum tu membuatkan hati orang rasa tenang. Senyum ni dia nampak simple je senyum tu kan. Tapi jangan senyum sini. Ada banyak jenis senyum. Kena tahu. Clarify senyum tu. Pastikan senyum yang tepat. Yang senyum yang memberi sokongan. Senyum. Tengok anaknya senyum. Tapi kalau rasa senyuman tu memang kita kadang-kadang ada ibu bapa berkeperluan khas ni, kita kena tahu kadang-kadang mereka pun ada sedikit rasa sensitif kerana mereka pembang dan sebagainya, dan mereka biasa memikirkan anak-anak mereka yang berkeperluan khas. Kalau kita rasa kita tak diam dan pandang ke tempat lain atau react normally, react secara normal lah. Baik, Okey, Puan, kita ada banyak lagi soalan tapi masa kita dah terhad dah. Kita terpaksa berhenti dekat sini. Okey. Untuk semua yang tengok live kita ni, saya ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda. So mana soalan-soalan yang masih belum terjawab akan dijawab lah secara personal. Kami akan bersama daripada KPJ Video sini dan juga MCHM lah. Terima kasih untuk Puan atas perkongsian. Perkongsian kita bersama hari ini. Saya harap masing-masing dapat manfaat lah daripada terutamanya untuk siapa yang tengok kita lah. Okey. Dan saya ada sedikit kesimpulan lah yang saya nak katakan ni. Untuk ibu bapa dan juga untuk kesediaan anak-anak ni, pertama kalau kita cerita pasal ni, memang pertama perlu sabar. Yang kedua, saya boleh katakan anak-anak Puan sangat beruntung sekiranya mereka mempunyai ibu bapa yang responsif dan sentiasa prihatin kepada keperluan mereka. So saya menyeru semua ibu bapa termasuk diri saya sendiri, kita hari ini kita ubah cara parenting kita, kita bersedia dengan semua kerana anak-anak. Dan sekarang saya rasa hari ini dengan bulan puasa yang orang kata yang rahmat ni, kita mungkin dalam bulan puasa ni kita pun boleh bentuk bagi ibu bapa yang baik dan ubah parenting ibu bapa kita. Yang parenting maksudnya parenting ibu bapa maksudnya parenting kemahiran keibu-bapaan kita. Apa yang kita adopt tu, kalau rasa ada kesilapan yang kita buat sebelum ni, mungkin kita boleh ubah kepada authoritative. Okey, puan-puan boleh cari, ibu bapa boleh cari nak tahu lebih lanjut tentang authoritative skill tu banyak kalau puan boleh google haraplah sebab ibu bapa ni lah yang menentu generasi akan datang. Ya, betul. Jadi saya mohonlah buat semua boleh kita ubah cara pendekatan kita dengan anak-anak, sentiasa bersabar ini pun termasuk diri saya sendiri juga, dan sentiasa alert dan prihatin terhadap keperluan kanak-kanak. Dan saya di sini Nizam itu minta maaf, saya macam nak menangis. Saya mohon kemaafan kalau ada kesilapan saya terguris, saya minta maaf lah. Yang baik itu semua datang daripada Allah yang Tuhan. Sama juga dengan saya. Dan jangan lupa like Malaysian College of Hospitality and Management yang menawarkan program-program yang saya katakan tadi, diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma pengurusan hotel, 2 to I, program
restoran tak salah saya. Okay, diploma restoran, diploma culinary, seni culinary. So kalau nak tahu lebih lanjut pergi ke page SDHM, dan kalau kita ada MQA FA, Food Accreditation by MQA. InsyaAllah fasilitasnya sangat bagus dan boleh jumpa kami. Okey. Okay? Jangan Assalamualaikum. Okey. Okey, daripada saya pun terima kasih. Saya Syafiqah Liana, Jurukuliah Jalan Kerja. Terima kasih pada siapa yang tengok live kita hari ini, and sehingga kita berjumpa lagi untuk next FB live, and jangan lupa follow Facebook and Instagram KPJ Bandar Data On. Okey. Assalamualaikum daripada MCM. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga daripada KPJ BDO. Bye.